Silakan beliau untuk membicarakan isu-isu semasa di Petrajaya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis, Saudara Sufian Jamil, yang berbahagia Tuan Rumah Cikgu Johi dan sahabat saya dalam PAS Abang Edi, tadi Lieutenant Kolonel Abang Hamdan Abang Hadari, pihak-pihak penguasa, pihak polis diraja Malaysia, adik kakak, abang-abang, bapak-bapak yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam tu kita dapat bersama-sama di Matang Jaya, salah satu kawasan di bawah Dun Tupong, iaitu Parlimen Petrajaya. Pada 2 tahun lepas saya bertanding di Satok tahun 2011. Saya dicabar oleh Abang Johari, bukan saya mencabar Abang Johari. Tapi Alhamdulillah, atas sokongan dan dokongan rakyat, rakyat telah sedar dan rakyat telah bangkit. Kita berkempen 7 hari. Abang Jo dah 40 tahun menjadi wakil rakyat. Undi saya dengan dia si berapa jauh. Jadi maksudnya, pada kali itu di peringkat parlimen kita hendak memilih wakil Petrajaya daripada anak tempatan. Saya berasal dari Jalan Pentingan. Saya dibesarkan di Surabaya Ulu. Saya dilahirkan di Surabaya Ulu. Saya bukan orang Sibo. Tahu siapa orang Sibo? Wakil rakyat kita sekarang 2 tahun bukan orang kawasan Petrajaya. Jadi kena saya madah demikian. Kita bukan menyentuh perkara peribadi. Kita bukan menyerang perkara peribadi. Kita tidak ada masalah secara personal kepada wakil rakyat kita. Tetapi kita hendak sedar kenapa kita perlu ubah, kena kita perlu tukar, kena kita perlu fikir, kena kita perlu pangkah Pakatan Rakyat, kena kita perlu undi Pakatan Rakyat. Mesti ada sebab. Sebabnya, setelah hampir 50 tahun PBB, UMNO, Barisan Nasional memerintah Sarawak, Malaysia, apa yang berlaku? Apa yang berlaku semua depan mata kita. Supaya kita dengar tadi apa yang telah diceramah oleh penceramah kita, banyak menyentuh perkara yang berlaku di Semenanjung. Apa yang berlaku di Semenanjung ada kasih muka mata kita orang Sarawak. Di Semenanjung, orang Semenanjung dah berubah. Daripada dulu Datuk Seri Wan Azizah 1 seat aja pada tahun 2006. 2004 seorang aja. Setelah gelombang kebangkitan rakyat pada tahun 2008, Pakatan Rakyat menang hampir lebih 80 seat. Daripada 1 pergi ke 80 lebih. Berkenak jadi macam ni. Mesti ada sesuatu. Sebabnya pada tahun 2008, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lagi membenarkan kita memenangi keseluruhan kerusi-kerusi parlimen dan dun di seluruh Malaysia. Ada hikmahnya di sini. Hikmahnya untuk rakyat Malaysia melihat apa yang telah kita capai negeri-negeri Pakatan Rakyat di Semenanjung, Selangor, Penang, Kedah, Kelantan, Perak yang telah dirampas.
Tuhan nak madah dengan kita bahawa kita orang tangga. 5 negeri yang telah ditadbir oleh Pakatan Rakyat. Gini percubaan 5 negeri selama 5 tahun Pakatan Pemerintah. TikTok, alhamdulillah, si ada seorang pun wakil rakyat daripada Pakatan Rakyat di Selangor, di Kelantan, di Penang, di Kedah yang ditangkap salah guna kuasa rasuah. Si ada. Coba kita tangkap di Selangor, apa yang berlaku di Selangor, Khetoyo telah didakwa, ditangkap. Siap kita kena fikir. Kita di Sarawak memang kebal, kan? Ketua Menteri kita kebal, nya above the law, nya melebihi undang-undang. Tidak ada seorang pun yang berani nyentuh. Cuma rakyat kita aja boleh nyentuhnya. Nyentuh dengan gaya gini, sentuh dengan pensel, dengan pen pada peti undi, pada kertas undi, pada PAU ke-13. Boleh? Ya aja caranya. Kita telah diuji 5 tahun di negeri Selangor, negeri-negeri saya sebut tadi. Semua rakyat kita dah buka mata. Kena kita orang Sarawak si buka mata lagi. Kena kita si buka mata lagi. Si bolehkah kita jadi contoh di Selangor setelah ditinggal oleh BN UMNO, hutang di Selangor tinggi. Tetapi setelah Tan Sri Khalid mengambil alih Selangor, semua hutang-hutang yang dipolah oleh Sedar BN dihapuskan. Dan sehingga ke hari itu ada reserve, ada surplus, ada lebihan untuk kerajaan Selangor sebanyak 2.6 bilion. Banyak 26 bilionnya. Untuk apa? Duit dia untuk rakyat. Rakyat negeri Selangor. Sebab ialah konsep di negeri Selangor merakyatkan ekonomi Selangor. Ialah slogan yang kita guna Pakatan Rakyat PKR di Selangor, merakyat ekonomi Selangor. Sarawak boleh kita mula merakyatkan ekonomi Sarawak. Boleh, mun ada pakatan. Mun ada pakatan insya-Allah. Tapi mun masih dalam barisan nasional boleh sih. Merakyatkan ekonomi kroni boleh. Kita tangga. Saya sentuh pasal isu Sarawak. Siapa pun rumah paling besar di Demak ya? Ada rumah kita besar di Demak ya, yang susu rumah-rumah kedai istana ya, siapa? Rumah Sultan kan lah. Kita nangga, bagi saya satu penghinaan kepada rakyat kita Sarawak. Rumah kita sih dah sebesar ni, rakyat biasa, rakyat marhain, tetapi wakil rakyat, ahli DUN, Dewan Undangan Negeri, ahli parlimen, gajinya si besar. Si besar gaji. Dalam 6,000, 7,000 je gaji sedang wakil rakyat. Tapi macam ni dia boleh mula rumah sebesar istana ya. Kita kena fikir, adakah dia kerja macam kita, punch pukul 7, 8 pagi, keluar 5 petang, balik jumpa anak bini, kerja, balik esok pagi bangun awal, jam di Jalan Matang. Ada adanya menghadapi masalah macam kita di rakyat marhain, rakyat biasa tu. Si ada. Sebab ialah sidak tu dia si apat menghayati masalah orang di Petrajaya. Daknya tu berjalan makai trafik. Semua ditanggung. Minyak daknya ditanggung, gaji daknya ditanggung, perjalanannya ditanggung. Kita siapa tanggung? Kita pun tanggung. Supaya kita nak ubah konsep. Saya dah start berkempen dah 3 hari. Bukan je kempen tu, saya start kempen pada tahun 2008. Saya turun Padang. Pada tahun 2011 saya turun Padang. Saya melihat keadaan di Petrajaya, si ubah masa saya daripada kecil sehinggalah kini tu. Ada perubahan di Petrajaya tu? Si ada. Kita pun pelik. Apa masalah kita di Satok, di Tupung, di Semerayang, di Parlimen Petrajaya, si ada perubahan. Apa masalah? Cuba kita orang madah.
Cuba kita orang nanya di kita orang pun, kena si ada pembangunan, kena si ada perubahan di parlimen kita Petrajaya. Sebab duit yang diperuntukkan oleh kerajaan persekutuan tiris. Duit yang ada hasil negeri Sarawak tu yang banyak, hasil gas, petroleum, minyak, tiris. Si tahu pergi ke sini supaya duit kita keluar negara berbilion-bilion, beratus bilion keluar. Si tahu kita nak jawab. Rasuah, salah guna kuasa berleluasa. Sebayalah mungkin kita orang anggap di Bulatan Abang Kepali, rumah siapa paling besar di sini? Kan? Rumah siapa? Rumah Habib Daud. Kan saya ada. Kan? Kena Abang Johari siapat menyelesaikan masalahnya. 3 kali dah dia berjanji. Dalam kertas akhbar, saya sering kali mengikuti perkembangan janji-janji wakil rakyat di Dun Satok sebagai Menteri Perumahan dulu, Menteri Pelancongan. Ahli parlimen kita pernah janji. Selalu saya nanggap Datuk janji. Oh, kita akan membuat pembangunan. Fadilah baru tu pas penamaan calon saya berjarah dengannya. Dah, saya akan mempertingkatkan lagi pembangunan di Petrajaya. Dan dia sering mengungkapkan janji-janji ditepati. Berbanding kita nanggap di kawasan MBKS. Dan yang pun flying over, berlipat-lipat flying over di sini, di Batu 3 Simpang 3. Betul? Kita di Parlimen Petrajaya ada berlipat-lipat. Kita pun flying over ada. Bukan berlipat, sikit pun saya ada. Masalahnya kita si mau berubah. Bukan kita yang ada situ, alhamdulillah mau ubah semua di situ. Yang ada di rumah yang si datang situ. Jadi bukan maksudnya dia pun semua berubah, dia takut. Mentaliti orang kita takut. Jadi macam ni kita nak Datuk berani. Kita kena Bali bantu saya, bantu Pakatan Rakyat kempen untuk dia. Kali tu kita kena pola perubahan. Boleh? Sebab mun kita si sama-sama madah dengan wang kita berubah, lambat lagi kita nak berubah. Toklah peluang kali terakhir pada PRU 13 peluang keemasan untuk kita tukar pimpinan BN UMNO PBB kepada Pakatan Rakyat. InsyaAllah, atas izin Allah, kekuatan rakyat melebihi kuasa pemimpin yang rasuah, yang salah guna kuasa. Allahu Akbar. Kan, bukan kuasa kita yang kuat, kuasa Allah lagi besar. Sebab kita kena yakin bahawa apa yang berlaku selama tu ada hikmah di sebaliknya. Kita yakin, kita kena yakin bahawa apa yang berlaku ada hikmah. Tetapi kita orang kena ingat, Allah ada madah dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan dah madah dalam Quran kadang kita surah Ar-Ra'd. Nyasi akan dapat mengubah nasib sesuatu kaum siapatnya, melainkan kita pun mengubah cara anfusihim, mengubah nasib, mengubah cara kita pun. Sikan kita tahu lagi, sikan orang lain, orang Senajung nak ubah nasib kita orang Sarawak. Ni dapat. Ni dapat fadilah nak ubah nasib kita orang Petrajaya. Nyawa sibuk. Nyawa sibuk. Siapa abang Jo bolehlah adanya turun merasmi program, bolehlah. Kan merasmi belia, ngembak adanya pergi ke hulu ke hilir, ngembak bendera boleh. Tetapi kita mau adanya wakil kepada rakyat bentangkan masalah orang di Petrajaya di parlimen. Mbak masalah Dewan Undangan Negeri di Dewan Undangan Negeri. Sikan kita nak mengharapkan wakil rakyat baru biar nak berkelakar berkenaan Baitul Mal di Dewan Undangan Negeri. Kita ada 3 orang je wakil rakyat baru biar Ali Biju, Si Cihau, Cina, Dayak dengan orang Hulu. Sikan je nak berkelakar dengan berkenaan dengan Baitul Mal, zakat.
Sebab ya kita perlu menghantar at least sekurang-kurangnya seorang wakil orang Melayu Islam di Dewan Undangan Negeri dan buat di Parlimen. Sebab si Dato' pergi ke Parlimen, yes sir. Apabila dia briefing, yes sir. Si ada dia dapat berkokok. Siapa dia nak mengatakan Taib si betul di polah ya. Najib si betul di polah ya. Tetapi berbeza dengan kita Pakatan Rakyat. Mun salah di pola, kita kritik, kita tegur, kita debat, kita bahas. Ya yang kita amalkan. Supaya kita nanggah hari-hari TV3, TV1, hari-hari yang madah kita kelaya. Sebab kita mau benda yang kita pola yang telus. Kita mau jujur. Kita si mau berselingkuh, bertapuk. Mun si benar, kita katakan tidak benar. Jangan semua ditapuk. Sebab ya masalah orang kita suka berfikiran negatif. Sebab ya mun boleh kita orang nak langgar TV3, kita orang kena pasang niat. Sahaja aku menonton TV3, kan? Aku si percaya dengan TV3. TV3 suku. Sebab mun kita orang langgar, kadang-kadang yang molah macam betul. Apabila yang molah macam betul, takut kita tak percaya. Sebab hari-hari TV3 seks, lucah, liwat. Seks, lucah, liwat. Depan surat khabar pun seks, lucah, liwat. Anak saya darjah 4, darjah 5 boleh nanya, apa dalam newspaper ya ada cerita lucah ya hari-hari? Kita kena fikir, adakah tok yang ditanam oleh Barisan Nasional UMNO PBB 50 tahun merintah berkelakar pasal edisi lucah, edisi seks dalam surat khabar? Si bolehkan nyangkah depan surat khabar ya berkenaan dengan ekonomi, berkenaan dengan kawasan yang perlu dibantu, berkenaan dengan pentadbiran, berkenaan dengan pendidikan. Sebab ialah saya nak madah dengan orang Putrajaya. Kita di Putrajaya masih kekurangan sekolah menengah. Betul? Betul. Si banyak. Sebab ya kita di situ masih ada sekolah sesi pagi dan sesi petang. Sebab kita si cukup bilik darjah. Di Satok, saya di Satok. Sekolah Jepang, sekolah rakyat dah berpuluh-puluh tahun si dapat dan nak mula sekolah menengah. Ada sekolah Jepang, sekolah rakyat dan sekolah menengah. Si ada. Sekolah apa yang ada di Satok kan? Sekolah Saint Joseph. Sekolah Melayu ni. Ni sekolah Melayu yang dikatakan Abang Johari seorang wakil rakyat Melayu yang membela nasib Melayu. Si ada. Bukan kita ada mengkritik peribadi. Kita nak melihat selamat tu dia si menjalankan tugas amanah sebagai wakil rakyat. Kan? Mbak sesuatu yang boleh membantu rakyat. Di kawasan Putrajaya pun si ada. Kita nak sekolah di belakang matangnya. Hari-hari jam. Sebab ya sekolah kita sekolah menengah. Ada sekolah star, sekolah PJ. Kita masih banyak kekurangan dari segi pendidikan. Sebab ialah kita madah dengan orang Sarawak. Kita hendak memberi pendidikan percuma. Yang kita tawarkan kepada rakyat Malaysia Sarawak, kita menawarkan pendidikan percuma. Kita si mau lagi lepas tu orang kita ketinggalan. Nak pergi sekolah, nak pergi universiti, si mampu banyak. Saya dah survey banyak orang kita si mampu nak hantar anaknya belajar. Sebab apa? Duit si ada. Punca duit gaji kita kecil. Supaya kita nak ubah, kita janji dalam manifesto kita akan beri gaji minimal 1,100. Bukan macam yang ada kini tu. Saya pernah berjumpa dengan makcik T-Lady, ada sebuah pejabat kita di Kuching tu. Gajinya dalam 300 sebulan. Kecil. Apa dimakan dalam 300 sebulan? Jadinya madah, saya waktu tengah hari lunch, saya akan pergi kedai-kedai, saya akan ngelap meja di kedai restoran untuk menampung gaji saya. Ya yang kita kena fikir, adakah wakil rakyat kita boleh turun ke Libah, nanya apa duduk, nanya apa masalah kita orang di Putrajaya tu? Si ada. Sebab dia adanya selesa. Dia selesa dengan keadaan mewah.
Dan dia si tahu keperitan rakyat kita di Sarawak. Masalah tanah banyak lagi. Di Siol Kandis masih lagi banyak rumah tanah setinggan. Di Kude pun ada. Sungai Midin, Sungai Batu, Jitak, Bintango, Sejijak, Segedup, Sagah, Kolong, Matang, Batu 10. Mungkin saya nak nyebut sebab saya dah pusing satu Parlimen Petrajaya. Masalah apa? Sama kita dengan orang Dayak. Kita masih diam di tanah. Bukan kita nak nyebut resis. Masih saya pergi Kude. Saya berjumpa dengan orang Melayu kita siap. Akak, boleh kita melakukan ubahannya tu. Ubahan apa? Ubah kerajaan. Bukan ubah kerajaan. Ubah daripada pimpinan Barisan Nasional kepada Pakatan Rakyat. Boleh? Tapi dengan syarat kita mula duduk jambatan. Mula duduk jaya. Bodoh lah tu. Mula duduk rumah kami orang. Bawa kami orang undi kita orang. Kami nanya-nanya. Berapa lama dah dalam keadaan kita hidup rumah dan nak singit. Jambatan kita orang si betul. Jadi dah lama. Kali tu wakil rakyat kami orang berjanji akan molah tu semua. Berapa lama dah? Dah lama dah 20 tahun lebih dah. Dannya kita bukan menghina, kita bukan nak merendahkan, tapi tolong ubah dari segi cara berfikir. Jeraya tu kan, sekolah, masjid semua tanggungjawab amanah. Bukan duit Barisan Nasional. Duit kerajaan sementara ada nyatik megang Barisan Kerajaan BN. Mun kita kelak Pakatan Rakyat megang kerajaan persekutuan, kita pun boleh benda-benda yang sama. Kena benda yang kita perlu ubah. Kerajaan bukan Barisan Nasional. Sebab ialah apabila dibubar parlimen kini tu yang berlawan Barisan Nasional bersama komponen dengan kita Pakatan Rakyat. Bukan kita nak melawan kerajaan. Kita rakyat kena faham, bukan melawan perintah. Kita melawan Barisan Nasional. Sebab kadang-kadang takut kita dengan perintah tu. Susah kita dengan perintah tu. Betul, faham sih masalah mentaliti kita. Sebab ialah sidak Barisan Nasional tu dia mengamalkan sistem pecah perintah. Dipecahnya kita macam apa nama Lieutenant Colonel Abang Hamdan tadi, dipecahnya kita, dilaganya kita berkelahi Melayu Dayak, digelaga Melayu sama Melayu, digelaga dikelahinya Abang Jo dulu dengan apa nama Denan, mas saya PBB, supaya dia senang nak merintah. Mun datuk kita orang Melayu kuat, Dayak kuat, Cina kuat, takut dan nak merintah. Sebab kita bersatu padu, kita bersuara melawan mun dan yang molasi betul. Apabila kita dah sama-sama berkukut berkelahi, dan yang boleh molah sesuatu supaya kita orang takut dengan dannya. Ugutan. Selalu kita diugut. Saya pernah masa berkempen tahun 2011 pergi Kampung Kude. Ada sebuah rumah yang ada boleh lepas tu kita balik cepat kita daripada kami orang di Kude tu. Sebab apa kak? Lepas tu adalah rumah kami orang ditikam dengan batu. Sampai bila? Banyak kali dia ditikam dengan batu. Kena? Ialah sebab kita tu datang ke rumah kami. Sampai tahap pemikiran orang kita. Saya bermula, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya. Memang cair ni kamu. Kan? Dan yang masih menggunakan sistem gangsterism. Ugut saya masuk Kude. Oh, padah dengan Nazib, keluar kita tu daripada Kude. Musik kami orang agak yang guys ya. Masih lagi cara kita dibayar dengan duit, diberi rasuah, boleh molah apa aja. Kan? Yang masalah yang kita perlu ubah. Banyak lagi di Petrajaya yang kita perlu ubah dari segi infrastruktur. Di tol, kita nak di tol Bintawak ya. Bro, jalan kan bagus ni. Pendek ada tol Bintawak ya. Sepatutnya si boleh yang charge kita RM1.60. Dulu RM1.5 kita tu naik RM1.6. Motosikal pun RM50. Naik dah RM60. Di Semenanjung ada tol si motosikal. Kita di Semenanjung tol si ada motosikal dibayar. Kelang kelus. Si ada masalah.
Kita di Semenanjung, Jeraya 3-4 km baru ada tol. Kita ada rumah rehat di sebelah kiri, ada sebelah kanan. R&R. Baru yang boleh jadi duit yang dikutip untuknya maintenance R&R ni. Tapi jambatan kita tu, tol kita tu pendek aja, dah RM1.6. Jadi duit dia pakai apa? Jalan bukan ni lebar je. Jalan pun teruk. Tanah yang jatuh. Ialah masalah. Kita kena fikir. Kita kena fikir. Kita makin lama makin ditekan, makin dizalimi. Kita langgar dalam global witness. Kita ada langgar dari semua. Kan? Terlalu mudah dia berurus niaga. Bukan hanya beli tanah ya. Nyampun madah. Oh, everything ya. Madah semua dapat daripada Taib Mahmud. Nya saing aja, nya dapat free, yang jual dapat duit. Kita ni dapat kita tanah. Ada kita dapat lot tanah. Saya pergi di Sungai Bedil, banyak Musinjan, banyak. Dan dia merintih tentang lot tanah, belum dapat. Ada juga masalah. Ada di Sungai Midin, dan dia dah diam sial lebih 30 tahun. Elektrik pun masih disambung cara haram. Pasir Salak sama je. Pasir Salak. Saya dah pergi lah. Dan yang ada apa-apa berlaku kami untuk bila-bila masa kami orang boleh angus macam ni aja. Berapa kali dah wakil rakyat parlimen turun, Saifah Sidah turun. Si dapat menyelesaikan masalah di kampung Sungai Midinnya. Perkenak dia siap menyelesaikan. Sebab dia yes boss. Bukan banyak pun diminta oleh Sidat Sungai Midin ya. Tan Sri Khalid di Selangor semenjaknya ngambil alih kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor, nya telah beri lebih 445,000 grant kepada rakyat yang selamat tu yang si dapat grant. Gombak, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Sepang. Sebab saya pun ada juga rumah di sini, ada juga rumah di situ. Saya sebagai seorang peguam yang beramal di Selangor dan juga di Sarawak. Kita tahu perbezaan macam Lieutenant Colonel Madah tadi. Elektrik kita di sini 21 sen 1 kilowatt. Kita situ 34 sen. Tarif Tinggi. Siapa ampun Sesko ya. Sarawak Sinergi siapa ampun. Beruban. Nya semuanya pun dapat daripada ngangkut sampah sampai ke projek besar-besar semuanya pun. dari tai punya juga. Yang susah siapa? Kita yang susah. Kan? Sebab ialah apa nama kita mun berkelakar mun malah dibukukan banyak isu di Petrajaya yang kita punya. Sebab ya kita nak menyeru kepada semua bahawa kita perlu ubah. Kita saya nangga di Sungai Bedil. Malam tadi ada jemputan tahlil. Saya nangga semua tabika kemas. Kan? Semua di Matang Batu 6 saya pergi. Banyak bangunan-bangunan sekolah, surau, masjid semua diselimutnya dengan bendera Barisan Nasional. Apa masalah Datuk? Semua tempat-tempat yang si boleh digantung bendera. Ditegur si boleh. Sebab ialah kita masalah kita si mengamalkan sistem demokrasi. Demokrasi kita masih belum subur di Malaysia. Masalah kita di Sarawak, masalah besar mungkin kita si mengubah corak pimpinan. Di Selangor, okey. Setelah kita merentah 5 tahun, air kita free 20 meter padu. Saya di Selangor, rumah saya di Subang USJ, rumah saya itu di Semayang. Situ saya maya air. Di sini saya si payah maya air. Sebab kerajaan di Selangor beri air percuma. Banyak ke 20 meter? Bukan rumah kita biasa je. Rumah Sidak UMNO BN pun dapat juga percuma. Tan Sri Khalid cabar siapa orang BN tak si setuju dapat air percuma, hantar nama supaya kami orang si beri air percuma. Mula-mula je mana, 3 tahun Pakatan Rakyat megang Selangor akan bankrupt. Untuk dah 5 tahun. Malah lebih maju daripada kita Sarawak yang banyak hasil masul.
Sinul siada apa hasil masul kerja ni Selangor, tapi boleh meri air percuma. Yang kita kena fikir di situ, kita siapa air percuma kena. Sebab masalah dari segi sistem pemerintahan, sistem yang diamalkan kita di situ si betul. Kebanyakan dannya meri yang subsidi untuk orang-orang korporat, untuk berjaya kuasa, untuk orang-orang kaya. Subsidi diberi 24 bilion dengan sida tokoh-tokoh besar. Tapi untuk subsidi kita rakyat biasa tu si ada. Beri subsidi ditarik balik. Beri 500, ambilnya balik dengan cara saman. Dengan cara mungkin kita perasan kita makan, kita tax kita dah 6%. Dulu 5%. Ya caranya nak bunuh kita, nak ambil balik 500 setik. Tanpa disedari, dia ambilnya sikit-sikit duit kita ini. Saya jumpa dengan sejak di Beladin, ada sikit perkampungan. Nyamada daripada dua bandanya nak ambil BRIM, nak datang ke Beladin, yang perlu kos perjalanan pulang balik dalam 260. Ya transport aja, makan air, makan minum tempat tinggalnya dalam adalah 50-60. Balik kampung yang ngemak dalam 100 kan. Apa guna mengambil duit BRIM? Bukan si bersyukur, tapi kita kena faham duit titik hanya semata-mata untuk mancing undi. Apa salah duit titik? Saya dengar peruntukan hampir berbilion untuk BRIM titik. Nya bangunkan Malaysia tu dengan infrastruktur supaya kita boleh menggunakan duit dia. Semua kita boleh guna. Mun diberi duit seorang aja, yang lain siapa merasa macam saya? Siapa merasa? Yang dapatnya hanya orang-orang tertentu aja. Apa dipadah oleh Menteri UMNO? Bagus di Pulau Najib tu supaya duit tetap boleh sampai terus kepada rakyat dan duit dah dipakai. Sebab ialah baru-baru tu kita terima surat daripada Najib. Ada terima? Ada. Terima kasih, minta lagi diberi kepercayaan dan terima duit. Jangan lupa. Jangan lupa undi Barisan Nasional yang mana nak kekalkan kuasanya, nak olah lagi bagus-bagus. Dah 50 tahun kita berinya berjanji, tapi nya gagal untuk mentadbir lebih baik. Kita tukar. Boleh? Boleh. Sebabnya dah gagal. Mungkin kita exam dek, nya dah boleh kira dapat mirah keputusannya. Adakah kita masih nak mengekalkan menteri-menteri yang gagal? Sebab ialah kita nak adik kakak sekalian, kita perlu fikir apa sebenarnya formula yang terbaik pada kali itu, pada pilihan raya itu. Mun boleh kita minta tolong pada semua adik kakak, kita seorang pegang 10 orang. Boleh? Pegang 10 orang, pastikan 10 orang yang kita pegang di pangkah Pakatan Rakyat, pangkah keadilan bagi Parlimen P194. Boleh? Bukan saya ada kelayakan. Saya peguam. Fadilah pun peguam. Umurnya 40 lebih, saya 30 lebih. Saya lagi muda. Sama aja saya dengannya. Mungkin abangnya Busai kaya, saya ada abang yang kaya. Mungkin ya lah. Kan? Tapi siada pun duitnya abangnya kaya. Murid dengan kita di Petrajaya tu ada tak? Siada. Ya kita kena fikir. Kita kena beza, timbang-timbang kan. Adakah pelidah selamat tu mengenai aku duit? Siada. Bukan kita pun nak mau duitnya. Kita pun si mau. Tapi kita tu dah letih. Kita dah letih dengan cara pemerintahan selamat tu menekan kita. Kita masalah kita kena tu. Kita di Baitul Mal banyak saya menerima urutan orang kita. Oh, saya tiap bulan dipotong RM2, RM3. Tapi apabila kita nak minta bantuan, siapa katanya? Susah. Saya pernah berjumpa dengan bagian agihan pengurusan Baitul Mal. Oh, dia madah kita saya ada masalah. Semua okey, semua okey. Tapi saya tanya, kena kita ramai membuat urutan madah ada masalah. Oh, ialah kadang-kadang Datuk, kadang-kadang si betul prosesnya membuat permohonan apa semua. Sebab ialah kita madah, kita tu sebenarnya kaya. Baitul Mal tu lah antara
duit yang paling besar. Sebab kita nangga setiap tahun Wabi Daud engkah mock check besar, cek kan berjuta-juta. Tapi kita nangga orang Melayu kita masih siap dibantu. Saya ada jumpa 2-3 orang yang mendapat bantuan kebajikan, rumah kebajikan, dapat kebajikan masyarakat. Dapat adanya dalam 200. 200. Betul, dapat 200 setiap bulan. Dia si mampu. Jadi saya tanya, dapat lagi kita? Oh, oleh kerana ayah laki saya dah dapat, dah meninggal apa semua, tiba-tiba dah si ada lagi dah. Jadi banyak macam-macam masalah. Sebab ialah kita dalam Pakatan Rakyat, kita entah dalam manifesto, kita janji kita akan naik untuk membantu mesti daripada 500 ke 600 berbanding dengan 200 yang ada kini itu. Mungkin kita sih mengalami kini itu. Sebab apa? Sebab kita sih merasa kesusahan, keperitan orang-orang kita lain. Mungkin kita sih merasa okeylah gaji kita dapat dalam 1,000 lebih. Tapi banyak ni 1,000 lebih ni. Macam Lieutenant Colonel mana tadi. Dulu daging berapa? RM4 lebih kini tu dah RM18. Ikan kembung dulu dalam RM3 lebih kini tu dah RM13 lebih sekilo. Dulu gas dalam RM14 kini tu dah RM20 lebih, RM30 lebih. Padahal kita Sarawak pengeluar gas terbesar. Patutnya kita di Sarawak tu dapat gas free. Tapi mahal. Kena kita masih bayar. Munekot kita bayar lebih lah orang Sarawak tu. Kita semua ada di Sarawak. Barang baru tu setelah kita Pakatan Rakyat desak kerja persekutuan, kena barang Sarawak mahal daripada Semenanjung. Oh, barulah tu diumum oleh menteri, ada salah seorang menteri yang pada okey, selepas tu kita akan sama rata barang-barang di Sarawak sama dengan barang-barang di Semenanjung. Kita akan tentukan bajet 30 juta untuk mengangkut semua barang-barang Semenanjung ke Sarawak supaya ragas. Dan barunya fikir nak nanggung semua kos-kosnya. 30 juta yang ada yang umum baru tadi. Selamat tu munci didesak, siadanya nak beri benda-benda yang sama. Mun kita pemangkang si kuat, dapat ke kita beri ni? Dapat. Sebab kita kena tu barisan-barisan kita pemangkang kuat untuk memastikan rakyat kebajikan terbela. Banyak sebenarnya. Mengenai apa visi you, apa misi you. You nak jadi ahli parlimen. Kita tu bukan nak jadi ahli parlimen gila. Kita nak melihat, nak membawa perubahan. Nak membawa suara orang Petrajaya ke parlimen. Kita mau suara baru. Kan? Kita mau ngebak masalah orang kita ke tengah. Bak ke depan. Ya, sebenarnya. Boleh? Sebab ialah kita balik, kita bantu sama-sama jentera pilihan raya. Yang paling penting masa kelak nak undi tu. Time ialah kita nangga sedap wanita PBB yang diberi duit apa semua pagi-pagi ada. Jadi kita mau boleh tolong sama-sama bantu jentera, pastikan orang yang datang undi kelak undi PKR, undi Pakatan Rakyat untuk menghantar wakil kita anak satu, anak Petrajaya ke parlimen insya-Allah. Dan kita akan pastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Kita akan menuju ke Petrajaya insya-Allah. Saya rasa sekian aja yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah datang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.